Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjalankan pembentangan terhadap assignment 2 CTU 552. Oleh itu, tajuk yang telah kami pilih bagi menjalankan kajian kes kami ialah kajian kesedaran terhadap isu LGBT dalam kalangan masyarakat. Baiklah, yang pertama, pernyataan masalah. Mengapakah tajuk ini telah dipilih sebagai kajian kes kami? Hal ini demikian adalah kerana mengikut statistik yang telah dijalankan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama seluruh Malaysia menunjukkan perlakuan LGBT sangat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini boleh dibuktikan lagi dan dikukuhkan lagi berdasarkan catapan yang telah disediakan di bawah, iaitu statistik peningkatan homoseksual di Malaysia yang diambil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 2018. Seperti yang kita boleh lihat dalam catapan di bawah, peningkatan berlaku daripada tahun 2013 sehingga tahun 2018, di mana 2018 menunjukkan peningkatan yang mendadak iaitu sebanyak 64% berbanding 2013 yang hanya menunjukkan peratusan sebanyak 36%. Seterusnya, perlakuan luar TDE yang kian menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, isu LGBT merupakan salah satu isu hangat yang sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, melibatkan maruah sebagai seorang manusia yang menjaga adab, tata susila dan pegangan agama. Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama yang sangat diperanti dan dihormati. Namun demikian, isu LGBT juga banyak berluasa dalam kalangan rakyat Islam itu sendiri. Baiklah, yang seterusnya saya akan mempersilakan pembentang yang seterusnya bagi mengupas faktor berlakunya isu LGBT dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah faktor berlakunya isu LGBT dalam kalangan masyarakat. Yang pertama sekali, budaya dan agama. Majoriti masyarakat di Malaysia adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Oleh itu, norma budaya Melayu dan agama Islam menjadi asas kepada nilai konservatif yang diterapkan dalam diri masyarakat. Ini menjadikan sebab utama penentangan terhadap idea pelbagai jenis orientasi seksual atau identiti jantina justru menyebabkan golongan LGBT sering menghadapi stigma dan diskriminasi seperti disisir, dicaci dan dipandang rendah oleh ahli keluarga, rakan, jiran dan masyarakat. Yang kedua adalah Undang-Undang Anti-LGBT. Perlembagaan Malaysia menetapkan sistem dui perundangan yang unik yang terdiri daripada Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sekular iaitu Jenayah dan Sivil. Di Malaysia, negeri-negeri tertentu mempunyai undang-undang yang akan mengenakan hukuman berat ke atas sesiapa yang melakukan tingkah laku berkaitan LGBT seperti hubungan seksual di luar tabi'i dan perbuatan tidak bermoral. Hal ini menyebabkan komuniti LGBT merasakan diri mereka ditindas dan tidak bebas tinggal di Malaysia. Akhir sekali, berkaitan dengan media dan pendidikan, di mana pengaruh media antarabangsa terutamanya media barat mempengaruhi pemikiran dan kesedaran tentang isu LGBT di kalangan rakyat Malaysia melalui gambaran yang ditayangkan di filem Hollywood, rancangan TV dan media sosial. Hal ini boleh menyebabkan LGBT mula berkembang di Malaysia walaupun ia amat bertentangan dengan budaya majoriti masyarakat Malaysia. Tambahan pula, Malaysia tidak menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah, maka pelajar di Malaysia kurang mendapat maklumat tentang LGBT dan lebih mudah untuk terpengaruh dengan media barat. Seterusnya, mari kita lihat implikasi isu LGBT terhadap individu, masyarakat dan negara. Pertama, implikasi terhadap individu. LGBT meningkatkan kadar risiko penyakit berjangkit, khususnya penyakit berkaitan kelamin atau disebut Sexually Transmitted Disease (STD) seperti sifilis, hepatitis dan HIV. Umumnya, STD berjangkit melalui persetubuhan, tetapi penyakit ini juga boleh dijangkiti melalui kaedah lain seperti luka dan darah. Menurut Ketua Sektor HIV AIDS dan Hepatitis C KKM, Dr. Anita Sulaiman pada tahun 2022, boleh dikatakan 95% kes HIV yang dikesan setiap tahun berpunca daripada amalan seks tidak selamat, terutama dalam kalangan golongan homoseksual. Manakala hanya 3% melibatkan penggunaan jarum suntikan dan 2% lagi adalah jangkitan daripada ibu kepada anak. Oleh itu, isu LGBT ini menyebabkan individu yang tidak mengamalkan gaya hidup ini terdedah dan berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit tersebut. Seterusnya, amalan LGBT memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental individu. Meluasnya amalan LGBT menyebabkan individu keliru dengan identiti sendiri lalu tidak dapat menerima fitrah asal mereka. Individu seperti ini sentiasa rasa tidak berpuas hati dengan kejadian diri sendiri dan kehidupan mereka. Sebagai contoh, seorang lelaki yang menganggap dirinya seorang wanita atau lebih dikenali sebagai transgender melakukan pembedahan untuk kelihatan seperti seorang wanita. Mereka akan melakukan banyak pembedahan wajah dan badan serta menggunakan hormon untuk menjadi seperti seorang wanita kerana mereka tidak berpuas hati dengan kejadian mereka. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan manusia sebaik-baiknya dan penciptaan di tangan manusia tidak akan sama dengan penciptaan Tuhan.
Selain itu, LGBT sering disisihkan dari masyarakat seperti diejek, diumpat dan pendapat mereka sering tidak dihiraukan, khususnya dalam konteks mahasiswa. Apabila seseorang diketahui adalah seorang yang gay ataupun lesbian, rakan sebaya akan menyisihkan mereka kerana takut dipandang serong jika berkawan dengan individu seperti ini. Sehubungan itu, isu-isu yang timbul berpunca daripada amalan songsang ini mendorong individu untuk mempunyai penyakit mental seperti depresi, kegelisahan, bipolar dan sebagainya. Oleh itu, LGBT terbukti memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental seseorang. Seterusnya, mari kita dalami implikasi LGBT terhadap masyarakat. Yang pertama ialah meruntuhkan keharmonian institusi keluarga. Terdapat golongan LGBT yang mendirikan rumah tangga tanpa perkahwinan yang sah dan menghasilkan anak melalui cara yang salah. Oleh hal yang demikian, anak yang dilahirkan kemungkinan mempunyai 2 orang ibu ataupun 2 orang ayah. Hal ini menyebabkan keturunan keluarga bercampur aduk dan meruntuhkan institusi keluargaan. Selain itu, LGBT juga menyumbang kepada peningkatan penceraian. Golongan LGBT berkahwin bagi menutup fitrah sebenar mereka. Kemudian, apabila disedari oleh pasangan, kebiasaannya akan berakhir dengan penceraian. Faktor lain juga ialah golongan LGBT yang mendirikan perkahwinan berasa tidak serasi dengan pasangan mereka, lalu menuntut penceraian untuk menjalani kehidupan yang lebih bebas. Malah, menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, isteri diberi hak untuk menuntut fasakh melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam jika suami tidak bertaubat daripada melakukan perbuatan songsang tersebut. Seterusnya, LGBT meningkatkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. LGBT menyokong seks tanpa kawalan dan had yang telah ditentukan oleh budaya dan agama. Hal ini mendorong kepada kes kehamilan luar nikah, terutamanya remaja yang kurang pengetahuan tentang keburukan LGBT. Hal ini mendorong kepada peningkatan kes pembuangan bayi. Statistik daripada PDRM juga membuktikan peningkatan kes sejumlah 256 direkodkan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Seterusnya, mari kita lihat implikasi LGBT dalam konteks Malaysia, iaitu LGBT mendorong kepada kemunduran negara. Normalisasi LGBT melahirkan generasi yang kurang menghayati prinsip keagamaan dan nilai moral. Malah, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad pada tahun 2022, homoseksual adalah bertentangan dengan undang-undang negara, bukan sahaja undang-undang jenayah syariah, tetapi juga undang-undang sivil. Beliau menjelaskan LGBT berada di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan, di mana adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang melakukan persetubuhan bertentangan aturan fitrah. Apabila gejala sosial dan maksiat berpunca daripada amalan LGBT menjadi tidak terkawal, kes jenayah seksual juga akan bertambah. Antara faktornya adalah apabila golongan LGBT ini terlalu terbuka mempamerkan diri yang mengundang nafsu serakah segelintir pihak, lalu mendorong tindakan tidak bermoral, termasuklah kes rogol dan jenayah seks luar tabi'i. Peningkatan kadar jenayah dalam sesebuah negara akan merencatkan pertumbuhan dan kemajuan negara dari segi perpaduan sosial dan ekonomi. Maka, LGBT terbukti memberi kesan yang negatif terhadap kemajuan sesebuah negara. Hai, kami akan menanyakan beberapa soalan berkaitan dengan LGBT. Jadi saya nak tanya kepada Cik Wani. Cik Wani, apa yang awak faham berkaitan dengan LGBT? Okay, berdasarkan apa yang saya faham, LGBT ni adalah jenis. Dia ada banyak jenis yang berselisih antaranya adalah lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Okay, kalau LGBT ni dia semakin dewasa dekat dengan lebih ni sebabkan antara faktor dia adalah munculnya aplikasi-aplikasi yang mudah membuat sejenis semakin dewasa lebih syar. Terima kasih. Hai, kami akan mengumpulkan beberapa soalan berkaitan LGBT dalam kalangan masyarakat. Jadi saya nak tanya kepada Cik Adira, apakah pandangan anda terhadap punca kewujudan budaya LGBT di kalangan generasi baru? Pada pandangan saya, punca kewujudan golongan LGBT pada generasi baru adalah salah satunya sebab pengaruh budaya barat. Dan kita tengok sekarang banyak cerita seperti drama, movie yang ada unsur-unsur LGBT. Sebenarnya saya juga rasa adalah kerana pengaruh rakan sebaya. Kita lihat sekarang, generasi muda sekarang bukan sahaja orang yang bukan Islam, tapi orang Islam juga, mereka juga kini banyak menjalinkan hubungan sesama jantina. Okay, seterusnya mereka juga kita lihat dalam televisyen semua ada satu seperti gerakan di mana golongan LGBT ini membuat satu gerakan untuk menuntut hak mereka. Jadi generasi muda sekarang mereka merasa seperti kasihan atau mempunyai empati terhadap golongan tersebut. Jadi mereka tidak mahu menghalang mereka kerana mereka rasa seperti mereka patut mendapatkan hak mereka itu.
Itu saja. Terima kasih Cik Zira. Lihat, kepada kami akan menanyakan sedikit soalan berkaitan dengan LGBT. Jadi, soalan saya, pada pendapat anda, bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap budaya LGBT? Pada pendapat saya, penerimaan masyarakat terhadap LGBT kat Malaysia ni, mereka macam menolak keras terhadap isu LGBT ni. Sebab apa? Sebab LGBT ni macam dapat meruntuhkan akhlak seseorang individu tersebut. Dan juga individu yang terlibat dengan LGBT ni, dia macam orang kata akan mengalami masalah mental sebab masalah mental dan juga masalah kesihatan sendiri. Contohnya kalau ikut macam saya baca lah satu artikel tu, artikel kesihatan, HIV dan AIDS menyumbang 36% tak silap saya melalui orang yang LGBT ni. Sebab contoh kalau ada yang bisexual, ada homoseksual, so kat situ penyebaran AIDS dan HIV mudah meningkatlah bila mereka terlibat dengan gejala tersebut. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, hai, Assalamualaikum. Kemudian kami akan menanyakan beberapa soalan berkaitan LGBT kepada mahasiswa. Jadi soalan saya kepada awak, apakah pandangan awak tentang perjuangan hak sama rata yang golongan LGBT perjuangkan sekarang? Pada pandangan saya lah, LGBT ni seharusnya ada orang kena respect lah dengan undang-undang negara Malaysia ni. Sebab satunya negara Malaysia ni adalah negara Islam yang menekankan pasal kesucian agama. And then apa lagi, mereka juga perlu bijak untuk membezakan sama ada hak kebebasan dalam pengucapan dengan tindakan yang secara terang ni, yang orang kata memang macam dah dengan apa yang ada di Malaysia. Kalau kita tengok dekat luar, golongan LGBT ni kalau ikutkan memang tak menghati langsung lah dengan angkat kata dengan undang-undang yang ada di Malaysia. So bila yang kata macam ni kita jangan dibuat, mesti buat macam aku tak macam tu. Jadi itu pandangan daripada saudara kita. Saudara Daniel, saya nak tanya soalan. Apakah cadangan yang anda boleh berikan untuk menangani isu LGBT? Okey, pada pandangan saya lah, antara usaha yang kita boleh buat lah pada mahasiswa ni adalah untuk menolak sekeras-kerasnya apa tu segala jenis unsur metodologi ataupun semua berkaitan dengan ini. Sebab kalau kita bagi pelonggaran tu ataupun kebenaran pada golongan ini, dia akan kita pintu lebih terbuka. So cadangan saya dari kita kena start dari awal, macam dari sekolah, di universiti dan tempat itu. Kerajaan juga boleh bukalah inisiatif untuk membuka kepada sistem reward pada whistleblowers, pada golongan telah nak. Baik, itu sahaja daripada pihak kami. Jadi daripada kaedah interview ini, kita dapat lihat yang golongan mahasiswa sangat cakna dengan isu LGBT yang berlaku pada zaman sekarang. Kita beralih kepada kaedah penyelesaian isu gejala LGBT yang kian berleluasa berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya pelajar. Kaedah yang telah kami lakukan ialah dengan mengedarkan risalah atau brosur mengenai LGBT kepada orang awam. Memandangkan kami ialah pelajar UiTM, jadi kami memutuskan untuk mengedarkan brosur tersebut kepada pelajar dan juga orang awam yang berada di UiTM. Tujuan kami menggunakan kaedah ini ialah untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan secara langsung kepada orang awam tentang LGBT dan kesan buruknya terhadap kesejahteraan individu, masyarakat dan negara, dengan harapan dapat sedikit sebanyak membuka mata mereka untuk membendung gejala ini daripada kian berleluasa dalam negara. Ini ialah brosur tentang LGBT yang telah kami sediakan untuk diedarkan kepada orang awam yang mana mengandungi sedikit maklumat tentang LGBT dan cara pencegahannya. Ini adalah video rakaman sepanjang pengedaran risalah mengenai LGBT daripada kami kepada orang awam, termasuk pelajar. Lokasi adalah sekitar Fakulti UiTM, kolej dan kafe.
sekali ialah refleksi atau pandangan kumpulan kami terhadap kaedah telah kami pilih, iaitu pengedaran risalah kepada orang awam mengenai LGBT. Jadi pada pandangan kumpulan kami merasa ia berkesan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai LGBT kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar. Hal ini kerana dari pemerhatian kami sepanjang pengedaran risalah mengenai LGBT kepada orang awam, pelajar khususnya, kami mendapati kebanyakan dari mereka merasa agak teruja untuk menerima risalah tersebut dan membaca isi kandungan yang terdapat pada risalah itu, iaitu mengenai LGBT pada masa itu juga. Hal ini dipengaruhi oleh faktor rekaan risalah kami yang menarik, kerana kami menerima beberapa maklum balas yang positif daripada individu-individu yang telah kami edarkan poster. Seperti contoh, rekaan risalah yang menarik, kreatif. Walaupun ia singkat, tapi ia padat dan memadai untuk menyebarkan info. Jadi harapan kami ialah kami dapat mengedarkan lebih banyak poster kepada lebih ramai orang, terutamanya pelajar di universiti dan juga di luar, dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan membuka mata masyarakat mengenai isu LGBT dan bahayanya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang poster digital berkenaan LGBT. Okey, apa itu LGBT? Seperti yang kita tahu, LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning persons or the community. Jadi, secara umumnya LGBT ini adalah perlakuan luar tabi'i yang kira menjadi tradisi dalam masyarakat kita sendiri di Malaysia, bahkan di luar negara, iaitu berkaitan orientasi seks, masalah orientasi seks. LGBT ini adalah salah satu cabang daripada orientasi seks, iaitu perlakuan aktiviti seksual yang salah di sisi agama Islam itu sendiri, seperti same sex attraction SSA, gay and lesbian, homosexual, MSM ataupun WSM, bisexual, transsexual dan transgender, intersex, sex worker, asexual dan LGBT. Jadi LGBT ni merangkumi segala-gala masalah inilah. So dia melibatkan maruah sebagai seorang manusia yang menjaga adat tata susila agama Islam itu sendiri. Jadi kita terus masuk kepada faktor berlakunya isu LGBT dalam kalangan masyarakat. Pertama sekali daripada segi budaya dan agama itu sendiri. Ini disebabkan oleh penentangan terhadap idea pelbagai jenis orientasi seksual, iaitu identiti jantina itu sendiri. Jadi golongan LGBT ini dia sering menghadapi stigma di mana mereka merasakan diri mereka didiskriminasi seperti disisih, dicaci dan dipandang rendah. Jadi ini menyebabkan mereka rasa terabai dan kurang hak dalam kehidupan mereka. Seterusnya daripada segi undang-undang anti-LGBT di Malaysia, negeri-negeri tertentu telah mempunyai undang-undang yang akan mengenakan hukuman yang berat ke atas sesiapa sahaja yang melakukan tingkah laku berkaitan LGBT. Hal ini menyebabkan komuniti LGBT itu sendiri merasakan diri mereka ditindas dan tidak bebas tinggal di Malaysia. Seterusnya daripada segi media dan pendidikan, seperti kita tahu, kemudahan akses daripada saban tahun meningkat dan berkembang. Jadi apabila golongan-golongan muda, golongan belia yang tidak kurang diberi pantau oleh ibu bapa, dia mudah terpengaruh dengan media barat yang mana banyak memaparkan isu-isu berkaitan LGBT. Jadi ibu bapa sendiri perlu memainkan peranan yang penting untuk mengawal anak-anak dalam mengakses kemudahan internet. Seterusnya kita akan masuk kepada implikasi LGBT lah. Untuk implikasi LGBT daripada segi individu, dia akan peningkatan risiko penyakit berjangkit semakin berleluasa. Contoh penyakit dia penyakit kelamin seperti sexual transmitted disease, STD. Kita kenalkan sebagai STD lah. Contoh penyakit kita boleh tengok HIV seperti dalam kita punya poster. HIV, kita ada gonorrhea, syphilis, herpes, HPV, human papilloma virus. Jadi penyakit ini boleh menjangkiti individu yang tidak bersalah semasa perlakuan seksual lah, aktiviti seksual bersama. Jadi ini memberikan kesan negatif kepada kesihatan mental. Seterusnya daripada segi masyarakat, dia akan meruntuhkan keharmonian institusi kekeluargaan. Hal ini kerana wujudnya perkahwinan tidak sah, iaitu menyebabkan kecelaruan keturunan. Jadi kes anak luar nikah semakin meningkatlah. Jadi ini menyebabkan peningkatan kes perceraian juga semakin berleluasa. Daripada segi negara, peningkatan masalah sosial pun semakin berleluasa kerana LGBT ini menyokong seks tanpa kawalan dan had, iaitu menyebabkan hamil luar nikah dan pembuangan bayi semakin menjadi-jadi, dan seterusnya mendorong kepada kemunduran negara itu sendiri. Generasi tidak menghayati prinsip undang-undang negara, agama dan nilai moral. Jadi peningkatan jenayah seksual seperti rogol dan seks luar tabi'i semakin meningkat.
Seterusnya kita akan masuk kepada kaedah tangani masalah. Jadi kumpulan kami telah mengedarkan risalah berkaitan LGBT untuk meningkatkan kesedaran tentang keburukan LGBT sekaligus memberikan pendedahan dan informasi berkaitan LGBT seperti video yang kami paparkan sebelum ini. Jadi sebagai refleksinya, kaedah ini amat berkesan, malah mendapat sambutan yang hangat dan menggalakkan daripada pihak awam dan para pelajar. Okey, itu sahaja perkongsian daripada grup saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.